Dan ini terjadi masa tahun 2002. Kejadian ini terjadi masa saya Form 5. Saya bersekolah di salah satu sekolah berasrama penuh di kota Kinabalu. Jadi siapa-siapa yang bersekolah di asrama penuh sekitar kota Kinabalu mesti pernah dengar cerita ini. Peristiwa ini terjadi pada seorang budak junior masa orang baru Form 2. Malam tu macam biasa, setiap student Form 2 dan 3 diwajibkan untuk memasang kelambu. Dia orang ni semua tidur di katil yang double decker tuh. Jadi kalau malam-malam jam 10 lepas prep tuh semua kelambu mesti sudah tergantung lah. Jadi dijadikan cerita. Pada satu malam ni saya belum tidur, tengah lepak-lepak dengan kawan-kawan dan masih buat kerja-kerja gila. Biasalah, student asrama kan, semua lelaki pula. Jadi tidak heranlah kalau banyak projek kami. Tengah seronok berbual-bual, melepak-lepak, isap-isap rokok, tiba-tiba kami terdengar bunyi bising dari dom sebelah. Masa tu Form 5 duduk dom paling ujung, dipisahkanlah dengan toilet dan bilik mandi. Barulah sampai dom budak junior tu semua. Kita orang yang senior ni ingat ada junior tidak tidur lagi. Memang mau kena lah nih. Dalam fikiran kami terdengar bunyi begitu, mungkin ada masalah lah juga nih. Jadi kita orang nih yang memang mau mulai mengantuk-mengantuk, sudah orang bilang tiba-tiba jadi cergas baliklah. Memang jadi cergas nih kalau ada masalah nih. Jadi kami pun bergeraklah pergi bilik junior tuh, tengok sama ada apa-apa masalah kah terjadi. Jadi bila kami sudah sampai di bilik junior, semua lampu sudah berpasang terang benderang lah, dan diorang semua duduk berkumpul di atas lantai dengan tilam yang sudah diturunkan, duduk keliling seorang budak Form 2 yang tengah berbaring pucat. Dan diorang semua duduk keliling tapi menghadap keluar lah. Ada yang pegang Yasin, ada yang baca Yasin, ada yang berduduk peluk lutut, macam-macam lah. Tapi semua muka pucat lesi. Mula-mula memang mau sound nih, marah dorang kau-kau, tapi lepas nampak dorang begitu, terus tidak jadi. Bila kami tanya, apa masalah? Apa yang jadi? Kenapa belum tidur? Kenapa lampu berpasang? Ketua dom pun ceritalah, masa tu dalam pukul 3 pagi. Semua junior memang sudah nyenyak tidur di katil masing-masing di dalam kelambu. Lampu dom memang sudah switch off. Cuma limpahan lampu koridor saja yang menerangi sesetengah tempat. Tiba-tiba budak yang terbaring di tengah-tengah tu, budak ni nama dia Alif. Dia terbangun sebab dia terdengar pintu dom terbuka. Dia pun pandanglah arah pintu, oleh kerana katil dia berhadapan dengan pintu. Masa tu dia nampak sesusuk tubuh seperti perempuan dekat pintu tu. Tapi tidak terlalu terang dia nampak sebab cahaya tidak begitu terang, lagipun dia pakai kelambu yang jenis tebal. Jadi agak susah lah dia mau tengok betul-betul. Lepas tu dia pun buat dia tahu sajalah, sebab dia fikir mungkin warden yang datang mau cek. Sebab memang selalu masa-masa macam tu warden akan datang cek. Masa dia ternampak tu dia tidak pula terfikir, mana ada warden perempuan yang datang cek dom lelaki malam-malam buta sorang-sorang pula tu. Mungkin sebab mamai kan, jadi dia tidak terfikir begini. Dalam masa dia mamai-mamai itu, dia nampak tubuh tu, susuk tubuh tu berjalan perlahan-lahan ke arah katil dia. Masa tu dia sudah rasa lain macam, tapi belumlah sampai tahap mau menjerit lagi. Dia cuma relax saja, biarkan saja. Lepas tu lembaga tu macam berdiri di sebelah katil dia. Dia ni duduk di tingkat bawah katil, kan dorang tidur di katil double decker, jadi dia duduk di bawah. Lembaga tu macam bercakap-cakap dengan member dia yang tidur di atas katil. Pelan-pelan aja dia berbisik-bisik. Jadi dia fikir okeylah, mungkin memang warden lah nih, sebab di atas dia tu ketua dom. Mungkin warden mau bagi arahan apa-apa dekat dengan kawan dia yang tidur di atas tu.
Lepas 2-3 menit macam tuh, tiba-tiba lembaga tuh membongkok dan terus masukkan kepala dia ke dalam kelambu. Muka dia sangat buruk, buruk seburuk-buruknya. Dan dia tanya dekat budak tuh, Adik, kenapa budak atas tidak mau bangun? dia punya terkejut sampai tidak boleh bersuara. Dia terus berpusing sampai jatuh dari katil. Dan kelambu dia terus terkoyak rabak. Dia terus kejutkan semua orang yang ada di dalam dom tuh dengan muka pucat lesi. Lepas tu bila tengok balik perempuan tu sudah tiada. So bila sudah bising-bising semua orang dikejutkan, time tu lah kita orang dengar bunyi bising-bising tadi. Sebab dia orang sibuk tarik tilam turun atas lantai. Sebab tiada siapa yang berani tidur di katil masing-masing malam tu. Besok dia, kami pula kena berjaga di depan dom diorang. Wih, lesen besar nih. Warden bagi stay up. Sebab kisah ni kecoh satu sekolah. Jadi warden suruh kami jaga junior. Budak yang kena sakat dengan hantu tu terus demam seminggu, balik kampung cuti terus. Oleh sebab malam Sabtu, warden minta kami tolong jagakan budak-budak junior tu. Takut peristiwa berulang lagi. Jadi macam malam semalam. Kami pun terpaksalah berjaga. Kami bergilir-gilir jaga dom junior. Lepas tu, bila habis giliran kami berjaga, tukar pula dengan Wan dan Acong. Antara kawan-kawan senior kami, dorang dua ni lah yang paling nakal. Semua benda dorang cakap mengarut. Kes si Alif sakit kena sakat dengan hantu tu pun dorang boleh buat lawak. Dorang cakap budak Alif tu rindu mau menyusu dengan mak dia. Tu sebab demam. Dorang tamat berjaga jam 3 nanti. Jadi saya dengan Lan balik ke dom untuk tidur. Selepas giliran mereka nanti, giliran 2 orang kawan kami pula. Sebenarnya sekolah kami ni memang banyak cerita-cerita seram. Tapi setakat ni kami belum pernah lagi kena ganggu dengan penghuni tetap di sini. Selesai bersih gigi, cuci muka, saya dengan Lan pun masuk ke dom. Jam menunjukkan jam 1.35 pagi. Tanpa lengah lagi saya terus naik ke atas katil. Saya sekatil dengan si Lan nih, tapi dia tidur di bawah lah. Kan kami tidur katil double decker. Saya pula tidur di atas. Sedang sedap-sedap tidur, tiba-tiba Wan berlari ke dom kami. Saya terjaga sebab Wan panik gila masa tu. Kami pun semua terbangun. Kami tanya, mana Acong? Wan pula menangis sambil terduduk. Kami terpaksa pergi kejutkan Warden yang sedang tidur. Bila Warden datang, baru keadaan mulai terkawal. Kami tanya Wan, mana Acong? Tapi Wan masih berdiam diri. Sampailah Warden memberikan air yasin kepada Wan dan bertanya mana Acong. Baru perlahan-lahan Wan jawab, mungkin dia masih di bilik TV. Saya lari tadi, kata Wan. Sepatutnya bilik TV sudah tidak boleh masuk kalau sudah tengah malam. Warden membawa saya, Lan dan beberapa orang lagi kawan untuk pergi ke bilik TV. Bila kami sampai di bilik TV, pintu terbuka, lampu masih terpadam. Warden terus suruh kami memasang semua lampu. Bila lampu sudah dipasang, terkejut kami nampak Acong terbaring pengsan di sudut bilik tu. Yang pelik, macam mana dia boleh pengsan di penjuru bilik, sedangkan Wan kata tadi Acong tidak pengsan. Dorang depan TV, sedang menonton TV. Kami terus bawa Acong balik ke dom. Warden cuma menggeleng-gelengkan kepala. Bila sudah sampai di dom, keadaan mulai tenang. Jam sudah pun menunjukkan jam 4 lebih pagi. Acong pun sudah sedar selepas Warden urut-urut belakang dia. Warden pun tanya, kenapa dorang ada di situ? Kenapa boleh pengsan? Lepas tu, macam-macam lah Warden tanya. Lepas tu, Acong dan Wan pun cerita. Masa dorang jaga bilik junior, tiba-tiba timbul idea dorang nakal. Mau pergi tengok TV dekat bilik TV. Lepas tu, dorang pun belah dari bilik junior tu menuju ke bilik TV. Bangunan dom kami ni bertingkat dan bilik TV terletak pula di bahagian bawah paling hujung bangunan. Jadi dalam perjalanan dorang tu,
masa dorang turun dari tingkat atas, dorang dari jauh dorang ada ternampak orang seolah-olah sedang mengintai di bilik TV. Senang cakap, seolah-olah sedang melekat di cermin luar pintu bilik TV itu. Tapi tidak berapa jelas disebabkan lampu bahagian ujung bangunan tuh kebetulan masa tuh rusak. Dorang pun terus ke bilik tuh. Acong cakap dengan Wan, ada juga pula kawan kita mau tengok TV sama kita nih Wan. Itulah, dari jaga Junia bagus kita tengok TV. Jomlah masuk Cong, kata Wan. Dorang pun masuklah ke bilik TV. Oleh karena tidak mau kedapatan, dorang tidak pasang lampu bilik TV itu. Dorang cuma on TV sambil berbaring-baring lagi di depan TV. Sangat selesa lah dorang bilang. Cong, jam 2 lebih nanti kita naik balik lah, kasih bangun dorang tukar shift, kata Wan. Cong mengangguk saja dengan volume TV yang pelan sambil dorang kusyuk-kusyuk tengok rancangan yang sedang tersiar di TV itu. Tiba-tiba dorang terdengar macam kerusi di belakang dorang yang sedang bersusun tu ditarik. Bila dorang tengok tidak apa-apa pula, dorang pun biarkan saja. Pas tu tidak lama kemudian berbunyi lagi seolah-olah ada beberapa orang yang sedang duduk di kerusi itu. Wan, jangan tarik-tarik kerusi bah, kata Acong. Ish, mana ada sih kawan si Alif tuh, kata Wan sambil dorang ketawa-ketawa. Tidak lama selepas tu dorang dengar orang bercakap-cakap, tapi sayup-sayup je suara tuh. Cong, coba mute dulu estro, kata Wan. Acong pun tekanlah butang mute di estro. Bila dorang dengar betul-betul memang ada suara orang berbisik-bisik. Bunyi yang berbisik-bisik itu datang dari belakang dorang. Bila dorang coba tumpu perhatian untuk dengar, apa yang dorang dengar betul-betul macam orang sedang bercakap-cakap. Sekali dengar seolah-olah macam bahasa Jepun. Apalagi dorang terus berdiri mau beredar dari bilik tuh. Baru dorang off TV. Bila dorang pusing belakang, mungkin terkena pantulan TV itu. Dorang nampak ada beberapa askar Jepun yang sedang beruniform berdiri di belakang dorang. Apalagi melompat dorang. Wan terus lari keluar. Dia ingatkan si Chong pun lari di belakang dah. Bila sampai tingkat atas dia tengok belakang, Acong tiada. Tu yang dia terus lari ke dom kami, kejutkan kami semua. Menurut Waden, memang tempat tapak asrama tu adalah bekas kem Jepun dulu. Dan memang sudah lama tiada gangguan. Tapi mungkin disebabkan ada yang mengganggu tempat mereka di situ. Itu yang membuatkan banyak gangguan terjadi kembali. Kebetulan dewan di sekolah kami diubah suai. Jadi mungkin itu yang membuatkan banyak gangguan terjadi balik. Dari itu Wan dan Acong terus percaya dengan benda-benda macam ni. Betul jugalah kalau orang bilang orang riak ni mesti satu hari nanti mesti kena. Bila kena batang hidung sendiri baru tahu. Ada pula satu cerita lagi yang terjadi dekat kawan kami sebilik. Nama dia Azmi. Azmi dengan Don ni memang sahabat baiklah. Memang kawan kami juga. Ada sekali itu, diorang sudah set untuk bangun awal. Sebab untuk mengelakkan trafik jam di tandas. Macam biasa, kalau sudah hidup di dalam asrama ni, tandas memang tempat yang paling hotspot bila semua orang sudah bangun. Jadi dijadikan cerita, si Azmi ni dengan si Don sudah setting untuk bangun awal. Kebetulan ada program sekolah pada pagi hari itu. Pada malam tu memang tidak apa-apa kekacauan yang terjadi. Tiba waktu pagi, si Azmi pun terbangun dulu. Dia pun kejutkanlah si Don. Dia tendang papan lapis yang ada di katil atas tu. Ternyata cara dia kasih kejut si Don tu berhasil lah. Sebab si Don terus turun dan ambil perkakas dia untuk tertandas. Lepas tu Azmi pun kejar dari belakang. Azmi ambil perkakas dia untuk ketandas terus dia kejar si Don. Jarak antara
tandas dengan dom tuh tidaklah terlalu jauh, tapi disebabkan si Don sudah di hadapan, Azmi berlarilah kejar si Don tuh. Azmi ada menegur juga si Don, tapi si Don diam saja. Kemudian Don terus meninggalkan dia masuk ke dalam tandas dan menggosok gigi. Azmi pun follow aja lah. Bila Don sudah mulai berus gigi itu, Azmi pun gosok gigi juga lah, sambil tuh dicobalah untuk bertegur dengan si Don tuh. Tapi si Don diam saja, tidak bercakap apa-apa. Tapi lama kelamaan Azmi terdengar sesuatu yang agak luar biasa. Azmi terdengar bunyi. Azmi pun tanyalah dengan si Don, "Kau dengar gak tuh bunyi?" Tapi si Don tetap senyap aja. Azmi pun dengar bunyi itu makin kuat. Azmi pun cakap lagi sekali dengan beralih muka untuk tengok si Don tuh. Apalagi terkejut gila si Azmi. Ternyata bunyi yang dia dengar tuh datang dari sebelah dia. Di depan si Azmi sekarang ada satu tubuh yang dia sangka adalah kawan dia. Di tangannya memegang pisau dan melakukan gerakan seperti menggosok gigi. Kayaknya boleh dikatakan tinggal separuh lagi kulit lah dan separuh tengkorak. Azmi terus cabut lari. Nasib tidak baik. Sebab masa Azmi berlari keluar tuh ada dawai ampayan. Zap. Dawai ampayan terkena dekat tengkuk si Azmi. Lepas tu kami semua jumpa dia terbaring di depan tandas. Bila kami coba kejut dia, baru dia kasih cerita kami apa yang dia jumpa tuh, apa yang dia ternampak. Sejak kejadian tu tidak lagi lah kejadian-kejadian pelik yang terjadi sampai kami graduate SPM. Sebab ada kenduri yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah kan.